Sebenarnya saya kadang-kadang terfikir bila saya mula politik pada kewujudan puteri pada tahun hujung 90-an tu, kita tak boleh lari tentang kewujudan rejim subsidi dalam negara kita. Sebab kita dah biasa dengan subsidi. Dan bila hari ni pun cabaran kita pada saya secara peribadilah, isu kerajaan yang Berhormat Menteri Kewangan dan Menteri melihat nak subsidi bersasaran, banyak yang perlu kita lihat, perlu kita selesai. Kemudian ada pula yang tak declare kelebihan kewangan mereka tapi mengambil subsidi. Yang dia tahu yang boleh kita kata T20 tu sebab mungkin dia bayar cukai, itu korang. Tapi yang banyak mengambil kesempatan yang tak bekerja tapi punya kewangan yang lebih. Kemudian kita berhadapan pula dengan situasi yang mana sekarang ni bila kehadiran pekerja asing. Kita tak ada sistem macam ada setengah negara. Nak beli barang harga tempatan, tunjuk kat pengenalan harga tempatan sebab dapat subsidi. Tapi orang luar pakai harga luar. Macam dia ada dua harga bila beli barang. Tapi ada di luar negara, di barat, dia ada buat sebab dia merasakan bahawa dia nak bagi kelebihan dasar menimbulkan orang tempatan. Tapi dalam negara kita, semua mengambil kesempatan yang sama. Itu sebab kadang-kadang pekerja asing melihat negara Malaysia ni sebagai apa yang disebut sebagai satu heaven lah. Lebih kelebihan yang begitu hebat negara Malaysia kita. Betul juga dia cakap. Saya tak nak cakap lawan Johor, orang Singapura masuk tak boleh beli minyak, tak boleh beli ni, tak boleh ni. Kadang-kadang bertimbun-timbun Pampers dia beli. Kita pergi ke Ion semua kosong je barang. Sebab harga duit dia lebih tinggi pada duit kita. So dia beli banyak-banyak. Lepas tu minyak pula dia beli. Bila nombor plate Singapura kita mahu kan boleh bergaduh-gaduh. Baru ni kan bergaduh kan. Sebab dia tahu, dia datang ke Malaysia. Dia kutuk Malaysia macam mana pun dia mesti balik Malaysia. Sebab makan murah, makanan halal, makanan semuanya mereka. Itu banyak kadang-kadang orang asing datang tak nak balik. Sebab dia tahu. Dan ni baru semalam tu bila Menteri Ekonomi cakap tentang lesen rent tu apa dia sebut tentang dasar-dasar ekonomi yang kadang-kadang kita ada lesen, kita ada hak, kita jual lesen kita bagi orang Alibaba. Kita Alibaba. Tak ada segan silu. Okey, saya fahamlah. Ini elemen ekonomi. Tapi kalau benda-benda ni berlaku dalam negara kita yang menjadi tumpuan, bererti negara kita ni adalah satu sumber ekonomi yang baik bagi mereka. Kita bincang tentang orang Rohingya. Kenapa mereka tak nak balik? Kita ni tak zalim. Negara barat apa dia buat? Duduk 2-3 hari, dia masukkan dalam kapal besar, dia hantar kat tengah laut. Lepas tu 750 orang dekat dengan persempadan negara barat tenggelam. Mati beramai-ramai berbanding dengan 5 orang dalam submarin kecil sebab orang kaya dia orang nak selamatkan berhari-hari. Kita tak ada zalim macam tu. Kita bela. Nak cakap tentang kos di hospital, kos di sekolah. Macam cikgu cakap apa-apa kita tak menafikan. Kita membantu. Jadi busuk sangat ke kerajaan pada hari ini sampai nak tukar? Saya tak nak pun cakap lebih-lebih, tapi saya tekan pada elemen ekonomi dalam negeri-negeri tertentu. Bukankah salah satu pada kelebihan kita ialah pelancongan? Sebab orang pelancong datang, duit banyak, duit yang nilai tinggi. Kita nak mereka masuk negara kita. Kita ada pantai yang cantik di negeri pantai timur, tiba-tiba nak pergi semua tak boleh. Ini tak boleh, bukannya orang tu duduk bogil tengah jalan ke apa. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Orang nak pergi pun orang takut. Adakah kerana mereka tak heran sebab rejim subsidi? Buat apa pun, kerajaan pusat mesti bantu. Dah maki hamun kerajaan pusat. Lepas tu bila buat ekonomi, buat masalah air tak selesai bertahun-tahun, kerajaan pusat dah kena selesai. Tak selesai, kerajaan pusat zalim. Itu sebab saya kata kita kena bijak memilih kerajaan. Sebab kerajaan negeri yang sama, sebaris sepapan, dia akan membantu. Tapi kalau ini pun dia tak faham. Saya tak naklah sampai cikgu pegang-pegang cakap saya. Bukannya apa, bukan saya tak boleh dan saya tak nak. Saya kalau boleh, tapi saya ni lagi jahat. Kalau saya cakap kan, terduduk semua orang. Tapi isu yang saya nak cakap ialah menggunakan strategi ini. Sebab mereka tahu 2 minggu je berkempen setakat ni, pada dia tak heran. Sebab apa lagi yang dia boleh buat? Tapi itu sebab saya kata, kalau kita nak ukur seseorang tu, kita ukur bukan saja daripada percakapan, tetapi daripada perbuatan. Kita ukurlah yang daripada dulu berlaku 2018, kerajaan tu bertukar, kita ukurlah macam mana boleh jadi sedemikian. Jadi mungkin ini cara
cara yang disebut sebagai muslihat politik. Tapi yalah, kita pun terima ini politik. It's a political game. Dia nak menang, dia akan buat segala-galanya. Tapi sekarang ni kita dah dapat kajian perpaduan, Tuanku Agong dah titah, kita nak kena selesai negara kita yang baru lepas daripada COVID. Kita nak mendapatkan, nak meracu kejayaan ekonomi, nak orang datang ke Malaysia, nak pergi balik pada zaman sebelum COVID ni. Kita kena berkorban supaya negara kita menjadi negara yang berjaya. Kalau kita dalam kerajaan negeri tak boleh pilih kerajaannya betul, kemudian hari-hari bergaduh atas elemen lotlak, habislah. Faham-faham lah elemen lotlak tu apa. Tu maksud saya lah. Itu sebab saya kadang-kadang rasa, bukan apa, saya rasa kesian lah. Takkanlah sampai benci sangat, nak jadi, bukan maknanya beria-ia sangat ni, terus boleh tukar besoknya, berapa banyak Perdana Menteri kita nak ada. Sebenarnya saya nak cakap dengan Dr. Azizan, semua tahu kes Sulu tu, kalau kajian tak stabil memang tak boleh menang. Sebab mereka mengambil kesempatan. Dia orang tak bodoh, Dr. Azizan. Dia tahu bila Perdana Menteri bertukar, kadang-kadang Peguam Negara bertukar, kadang-kadang Menteri Undang-Undang, macam-macam lah dia orang akan laku. So dia ambil kesempatan. Kemudian harta-harta perniagaan Malaysia pula banyak di luar. Dia ambil kesempatan. 171 negara yang ada bawah UN deklarasi untuk keputusan timbang tara perdagangan, dia tak baca negara punya politik tempatan. Dia tengok ada court order nak enforce lah. Itu sebabnya bagi saya kestabilan ni bukan saja dalam kes Sulu, tetapi keamanan negara, ekonomi negara, keselamatan negara, masa depan negara. Jadi kalau dah kerajaan pusat dipilih 5 tahun untuk ditadbir, kalau nak tukar pun, tukarlah pada pilihan raya akan datang. Apa yang nak marah sangat? Janganlah sikit. Kita pun tukar kerajaan pun tunggu pilihan raya.